Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, pagi ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam tajuk masa dan waktu. Okey, baik, ini adalah bahagian yang kedua sambungan daripada pembelajaran kita yang lepas. Okey, jadi kita akan sambung lagi dalam topik ini. Kita akan melihat objektif pembelajaran kita. Yang pertama adalah menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Kalau yang sebelum ini kita tukar unit melibatkan pecahan, kita akan sambung yang melibatkan perpuluhan. Dan yang kedua adalah menambah masa dengan unit masa yang berbeza, kemudian menolak masa dengan unit masa yang berbeza, dan akhir sekali menyelesaikan masalah melibatkan masa. Baik, kriteria kerjayaan kita untuk pembelajaran pagi ini adalah yang pertama, dapat menggunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan dalam menukar unit. Okey. Yang kedua, dapat menyusun angka mengikut nilai digit yang betul semasa melaksanakan operasi mengira. Dan yang ketiga, dapat menentukan operasi yang terlibat dalam menyelesaikan masalah melibatkan masa. Okey. Baik, mari kita mulakan bahagian pertama, iaitu tukar unit masa. Okey, dalam bahagian ini kita akan tukarkan daripada unit jam kepada minit. Okey, baik, contoh yang diberi, program gotong royong Taman Sejahtera bermula pada pukul seperti yang tertera di jam ini, dia bermula pada pukul 8 pagi, okey, dan berlangsung selama 4.5 jam, tamat pada pukul 12.30 tengah hari. Nyatakan tempoh program tersebut dalam minit. Okey. Untuk mengira tempoh, cikgu sudah tunjukkan dalam pembelajaran yang lepas bagaimana untuk mengira tempoh. Jadi kita akan tukar tempoh dalam perpuluhan ini kepada minit. Baik, cara yang pertama ialah mengambil 4.5 jam ini dan didarab dengan 60, kerana 1 jam adalah bersamaan dengan 60 minit. Jadi bila kita darab dalam bentuk lazim, pastikan kamu susun mengikut kesesuaiannya. Okey, lihat 4.5 darab dengan 60. Sifar diletakkan di belakang kerana sifar ini hanya perlu diturunkan sahaja. Kemudian 5 darab dengan 6, 30. 4 darab dengan 6, 24. Tambah 3, 27. Kemudian letakkan titik di tempat yang betul, di mana di sini yang berwarna kuning ni satu tempat perpuluhan. Jawapan pun mesti sama, satu tempat perpuluhan. Jadi jawapan dia 270.0 ataupun 270 minit. Okey. Darab 60 minit untuk menukar unit jam kepada minit. Baik, cara yang kedua, 4.5 jam ini boleh juga dipecahkan kepada 4 jam tambah 0.5 jam ataupun setengah jam. Jadi 4 darab 60 minit tambah dengan setengah ataupun 5/10 darab 60 minit. Okey, di mana kamu tahu setengah jam ini sama dengan 30 minit. Dan kamu cuma perlu mendarab 60 dengan 4, kita akan dapat 240. 6 darab dengan 4, 24. Okey, kemudian pindahkan sifar di belakang menjadi 240 minit. Jadi 240 tambah 30 minit bersamaan dengan 270 minit. Okey, jadi jawapannya adalah sama. Okey, baik, tip yang cikgu ingin tekankan di sini ialah darab seperti mendarab nombor bulat. Kemudian pastikan titik perpuluhan diletakkan pada tempat yang betul. Okey, itu saja yang perlu kamu tekankan di sini. Kamu perlu fokus di mana titik perpuluhan itu mesti diletak pada tempat yang betul. Baik, kita pergi pada unit yang kedua. Unit kedua daripada hari ke jam. Baik, daripada hari ke jam, contoh diberi tempoh penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang Pulau Jeju, Korea ialah 0.25 hari.
Okey. Jadi kita akan tukarkan hari ini kepada jam. 0.25 hari bersamaan dengan berapa jam? Cara yang pertama, kita darab dengan 24. Kenapa 24? Lihat di sini terangkan oleh budak perempuan ni. Darab 24 untuk menukar unit hari kepada jam kerana satu hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, kita boleh melaksanakan pengiraan dalam bentuk lazim. Macam tadi 0.25 darab 24. Okey, darab dengan 4. 25 darab 4 dapat 100. Tak perlu letak titik di sini. 25 darab 2 sama dengan 500. 50 dan letakkan sifar di sini. Okey, pastikan sifar letak di tempat yang betul. Okey, di bahagian bawah ni kamu perlu fokus di sini, jangan tersilap letak. Okey, di mana 5 darab dengan 2 10, sifar letak di sini. Bukan di sini. Di sini cuma perlu letakkan tambahan sifar. Okey. 1 naik di atas. Okey, kemudian 2 darab 2 4 tambah 1 menjadi 5. 5 di sini. Okey. Dan tambah sifar tambah 6. Okey, kemudian lihat di sini titik perpuluhan dia adalah 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapannya pun sama, 2 tempat perpuluhan. 6.000. Jadi bersamaan dengan 6 jam. Baik, contoh yang kedua, kita tengok cara yang kedua menggunakan garis masa. Okey, menggunakan perpuluhan. Baik, sifar jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam dan 24 jam. Ini dibahagikan mengikut masa dalam satu hari. Kemudian 6 jam ini bersamaan dengan 1/4, 12 jam bersamaan dengan 2/4 ataupun 1/2, 18 jam bersamaan dengan 3/4 dan 24 sama dengan 4/4 ataupun 1. Okey. Jadi 0.25 hari bersamaan dengan 1/4 darab 24. Okey. Jadi bersamaan dengan 6 jam. Kita boleh laksanakan pemansuhan di sini menggunakan CP4. Okey. Potong 4 dapat 1, potong 24 dapat 6, kemudian 1 darab 6 sama dengan 6 jam. Okey. Baik, kenapa kita dapat 1/4? Dipermudahkan di sini, dalam bahagian di sini 0.25 bersamaan dengan 25/100. Permudahkan pecahan ini menjadi 1/4. Sebab tu kita guna 1/4 di sini. Okey. Yang ini kita sudah terangkan dalam pembelajaran yang lepas, di mana 25/100 bersamaan dengan 1/4. Okey. Jadi jawapannya sama, 6 jam dalam kedua-dua cara. Baik, kita teruskan dengan unit seterusnya, itu tahun ke bulan. Okey, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi dalam sistem suria, contoh di sini sistem suria terdiri daripada 8 buah planet, iaitu Yutarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun yang kita sudah belajar dalam sains. Okey, di sini letaknya matahari dan di sini adalah planet Zuhal. Planet Bumi adalah planet yang ketiga. Okey. Planet Zuhal mengambil masa lebih kurang 29.5 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Nyatakan anggaran masa itu dalam bulan. Okey, mari kita lihat cara. Yang pertama, kita ambil 29.5 tahun, tukarkan kepada bulan menggunakan darab 12, kerana 1 tahun bersamaan 12 bulan. Jadi kita boleh laksanakan dalam bentuk lazim. Okey, seperti biasa, pastikan susunan tadi betul dan titik perpuluhan pastikan letak pada jawapan mengikut soalan. 1 tempat perpuluhan, jadi jawapan pun mesti 1 tempat perpuluhan, letak titik di situ. Jadi jawapannya adalah 354.0 bulan ataupun 354 bulan. Okey,
Baik, kita lihat cara yang kedua. 29.5 tahun bersamaan dengan 29 tahun tambah setengah tahun. Okey, macam tadi juga 29 darab dengan 12 tambah dengan 1/2 darab dengan 12. Jadi kita boleh masukkan yang ini 2 dengan 12 menggunakan segi 2 dapat 6. Okey, jadi 29 darab 12 kamu boleh buat dalam bentuk lazim mendapat 348 tambah dengan yang ini dapat 6 bulan. Jadi 348 tambah 6. Jadi jawapannya 354 bulan. Jadi kita lihat jawapan kedua-dua cara ini adalah sama. Okey, di sini ada nota yang ditunjukkan 0.5 iaitu setengah adalah bersamaan dengan 1/2. Okey. Baik, untuk unit yang seterusnya. Okey, kamu boleh pause video ini pada bila-bila masa kalau penerangan cikgu terlalu laju. Okey. Baik, untuk unit dekad ke tahun, yang ini senang saja. Kita menggunakan contoh tempoh perkhidmatan Perdana Menteri Malaysia yang pertama hingga keempat. Okey, dari tahun 1957 hingga 2003. Okey, di sini ada Bapa Kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman, Bapa Pembangunan, Bapa Perpaduan dan Bapa Pemedanan. Okey, di sini ada dinyatakan tahun setiap Perdana Menteri ini berkhidmat. Okey, dan diringkaskan di bawah ini untuk Perdana Menteri yang pertama 1.3 dekad, Perdana Menteri yang kedua 0.6 dekad, Perdana Menteri yang ketiga 0.5 dekad dan Perdana Menteri yang keempat 2.2 dekad. Jadi soalannya tukar tempoh perkhidmatan dalam tahun Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey, kita lihat yang pertama adalah 1.3 dekad. Jadi kira pantas dengan menggerakkan titik perpuluhan. Okey, ini cara yang paling popular. Kita akan menggunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Lihat bagaimana kita buat 1.3 dekad ni ditukarkan pada tahun, di mana kita perlu tahu bahawa satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi kita perlu darab 10. Okey. Jadi 1.3 darab 10, cuma gerakkan titik ke kanan satu langkah kerana 10 mempunyai satu sifar. Jadi kita perlu gerakkan satu langkah sahaja. Okey. Jadi titik di tengah-tengah 1 dan 3 ni digerakkan ke kanan ke belakang 3. Jadi 13.0 ataupun 13 tahun. Jadi 1.3 dekad bersamaan dengan 13 tahun. Okey. Tempoh perkhidmatan Perdana Menteri yang pertama ialah 13 tahun. Itu adalah cara yang paling pantas untuk mengira darab 10, 100 dan 1000. Baik, cuba uji minda kamu dengan soalan ini. Ini terlupa meletakkan titik perpuluhan pada penyataan di bawah. Okay, 600 dekad bersamaan dengan 600 tahun. Mestilah salah kan? Okey, di mana letaknya titik perpuluhan itu supaya penyataan itu benar? Okey, mana kita tahu satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi di mana titiknya? Okey, jadi 600 dekad mestilah sama dengan berapa tahun? Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kalau 600 dekad sepatutnya bersamaan dengan 6,000 tahun, bukan 600 tahun. Kalau 600 tahun bersamaan dengan berapa dekad? Jadi kita perlu letakkan titik di mana? Okey, baik. Cuba kita buat sama-sama. Jadi 600 dekad sama dengan 600 tahun. Jadi kita perlu letak titik sebelum, okey, 6 dekad bersamaan dengan 60 tahun. 60 dekad bersama dengan 600 tahun.
Okey. Jadi 60 sepatutnya menjadi nombor di bahagian dekad 60, bukan 600. Jika 60 kita perlukan titik, kita perlu letakkan titik di mana? Di sini. Ni ya, di sini. Jadi titik perlu letakkan di situ. Jadi 60,0 dekad sama dengan 600 tahun. Okey. Baik, kita pergi kepada unit yang seterusnya, iaitu abad ke dekad. Okay, contoh yang diberi di sini, usia kota Famosa pada tahun 2021 ialah 5.1 abad. Tukar 5.1 abad kepada dekad. Okay, senang saja kan? Cara dia macam tadi juga, kita akan tukarkan mengikut persamaan ataupun formula kita, iaitu 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi kita perlu darab 10. Apabila darab 10, kita perlu gerakkan titik 1 langkah ke kanan, bukan ke kiri ke kanan. Apabila darab, kita gerakkan ke kanan. Okey, sama macam tadi, lihat di sini. Titik ini akan digerakkan ke kanan menjadi 51.0 ataupun 51 dekad. Okey, jadi jawapannya 5.1 abad bersamaan dengan 51 dekad. Okey. Baik. Kita pergi kepada unit yang seterusnya, iaitu abad kepada tahun. Ini adalah unit yang terakhir ya. Okey, baik. Contoh diberi adalah robot digital yang pertama dicipta berusia 0.67 abad pada tahun 2021. Tukarkan 0.67 abad kepada tahun. Okey, jadi apabila untuk kita ingin menukarkan kepada tahun, kita perlu tahu 1 abad sama dengan berapa tahun? Ya, sama dengan 100 tahun, bukan 10 tahun. Okey. Jadi apabila kita menukarkan kepada tahun, kita perlu darab dengan 100. Baik. Kita ambil 0.67 abad darab dengan 100. Dan titik perpuluhan ini perlu digerakkan ke kanan 2 langkah kerana 100 mempunyai 2 sifar. Jadi jawapannya 67.0 ataupun 67 tahun. Okey, boleh? Okey, baik. Cara yang kedua pula adalah menggunakan pecahan, iaitu tukarkan 0.67 kepada 67/100 mengikut nilai pergerakan titik tadi juga, gerakan 2 langkah. Jadi bawah ni berlalah ditukar kepada per 100, 67/100. Jadi darab dengan 100 juga sama, dan kita boleh buat pemasuhan di situ. Pemasuhan, jadi apabila kita lakukan pemasuhan, apa yang tinggal adalah cuma 67 tahun. Tengok jawapan ni adalah sama. Okey, 67 tahun. Baik. Tengok contoh yang seterusnya. Yang berikut ialah usia pada tahun 2021 bagi 3 peralatan digital yang pertama dicipta. Okey, kamera digital, jam tangan digital dan kalkulator digital. Yang ni yang pertama dicipta. Jadi cuba hitung usia peralatan di atas dalam tahun secara kiraan pantas. Kiraan pantas kita perlu menggunakan kaedah pergerakan titik. Jom kita ambil satu contoh. Okey, cikgu nak ambil contoh untuk kamera digital. Okey, 0.45 abad. Okey, tukar kepada tahun. Jadi macam tadi juga kita perlu darab dengan berapa? Ya, darab 100. Bila darab 100 ada 2 sifar, kita perlu gerakkan titik kepada 2 tempat. Okey, gerakkan 2 tempat, 1, 2. Jadi titik ada di sini. Titik sekarang sudah berada di sini. Jadi 45.0. Okey, 45.0 sama dengan 45. Okey, jadi 45 tahun. Baik.
Itulah jawapan dia. Yang lain kamu boleh cuba di rumah ya, untuk jam tangan digital dan kalkulator digital. Baik, kita cuba tukar yang ini pula. Okay, aktiviti secara berpasangan. Kalau ada kawan kamu boleh buat secara berpasangan. Okey, di mana aktiviti ini kamu perlu tulis masa dalam pecahan atau perpuluhan pada kertas dan tukarkan kepada unit yang lebih kecil. Contoh ini di sini cikgu bagi dalam unit. Okey, cikgu bagi dalam unit hari sini, tukar kepada jam. Ataupun kamu boleh juga buat dalam unit tahun, tukar kepada bulan. Okey, dan gunting dan tampalkan pertukaran unit itu pada kad manila. Kemudian kamu boleh potong mengikut bentuk yang kreatif, seperti contoh di sini bentuk helikopter atau bentuk kereta, dan kemudian kamu boleh tampalkan dan pamerkan pada sudut matematik ataupun jadikan penanda buku. Okey, baik. Seterusnya untuk latihan, kita akan cuba kira yang ini. Okey, jangan risau, yang ini kita akan cikgu akan bagi nanti dalam latihan yang seterusnya. Okey, di mana link yang cikgu bagi tadi adalah soalan-soalan yang berikut. Okey, baik. Kita pergi pada yang seterusnya dulu. Cuba kita tengok bagaimana untuk menambah dan menolak masa. Okey, dalam bahagian ini, apa yang kita akan buat adalah kita akan kenal pasti kesilapan dalam pengiraan dan kita akan betulkan. Tengok yang pertama, contoh A. 5 abad 3 tahun tambah 1 abad 6 tahun. Okey, di mana yang dibuat ini ada kesilapan dan kita perlu cari kesilapan itu dan betulkan. Okey, cuba lihat, kita kira daripada belakang. 3 tambah 6, sepatutnya 3 tambah 6 9, tapi jawapan di sini 7 dan 3 ni dipotong dan dia tulis 13. Kenapa? Kerana dia telah tersilap dengan tolak. Okey, soalan ini adalah soalan tambah. Okey, jadi di sini kesilapan telah dibuat di mana dia menolak. Okey, jadi sepatutnya kita tambah 3 tambah 6 menjadi 9 dan 5 tambah 1 menjadi 6. Jadi jawapannya adalah 6 abad 9 tahun. Okey, itulah kesilapan yang telah dibuat. Baik, tengok soalan yang kedua pula. Kita gunakan warna yang berbeza ya. Okey, baik. Yang ni menggunakan unit dekad dan tahun. 16 dekad 8 tahun tolak 4 dekad 9 tahun. Okey, tengok jawapannya. 8 tolak 9, okey, perlu pinjam. Pinjam, potong 8 tulis 10, dah betul. Tapi yang ni dia ambil 10 tolak 9 dapat 1. Yang ni 15 tolak 4 dapat 11. Okey. Okey, jadi kesilapan di sini sepatutnya 10 yang dipinjam menjadikan dia 18. Jadi 18 tolak 9. Okey. Bukan 10 tolak 9. Okey. Ini kesilapan yang selalu dibuat oleh para pelajar. Jadi perlu dikumpulkan di sini menjadi 18. 18 tolak 9 sama dengan 9. 15 dah betul. 15 tolak 4 sama dengan 11. Jadi jawapannya 11 dekad 9 tahun. Okey. Ini jawapan yang betul. Baik. Tengok yang terakhir, contoh C. Kita akan gunakan warna yang berbeza. Okey. 6 abad 7 dekad tambah 1 abad 8 dekad. Okey, tengok kira daripada belakang. 7 tambah 8 sama dengan 15. Betul? Okey, betul. 6 tambah 1 sama dengan 8. Betul? Salah. Kesilapan ada di sini. Kita silap kira di sini. Okey, bila silap kira di sini jadi jawapannya akan salah. Baik. 15 tolak 10. Kenapa tolak 10? Sebab 1 abad sama dengan 10 dekad. Yang ni dah lebih, 15 ni dah lebih.
Jadi mesti ditolak 10 dan tambah 1 abad. Okey, jadi 15 tolak 10 sama dengan 5. Okey, yang ni sepatutnya 7 bukan 8. Jadi 7 tolak 1 sama dengan 6. 7 tambah 1, sorry. 7 tambah 1 sama dengan 8 bukan 9. Jadi jawapan yang betul adalah, okey, di belakang ni adalah 5 dekad dan depan adalah 7 tambah 1, 8 abad. Jadi jawapan yang sebenar adalah 8 abad 5 dekad. Okey, itu adalah cara yang betul untuk menambah dan menolak unit masa. Okey, baik. Cuba selesaikan yang berikut pula. Baik, kita akan melaksanakan mengikut step. Okey, cuba tengok contoh yang pertama, 4.2 abad tambah 18 dekad. Jawapan dalam dekad. Okey, jawapan dalam dekad ya. Jadi kita perlu tengok di sini dia menggunakan abad dan dekad. Jawapan pula dalam dekad. Jadi 4.2 abad ini perlu ditukarkan kepada dekad. Okey, jadi cara yang pertama kita perlu tukar 4.2 abad kepada dekad. Okey, baik. 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi 4.2 darab dengan 10. Okey, jadi cara macam tadi juga, kita akan gerakkan titik. Gerakkan titik darab 10, gerakkan 1 langkah ke kanan. Jadi 42.0. Jadi jawapannya adalah 42.0 ataupun 42 tahun. 42 dekad, sorry, 42 dekad. Jadi kita boleh ambil 42 dekad ni dan tambah dengan 18 dekad. Jadi jawapannya yang kedua, ambil 42 dekad tambah dengan 18 dekad. Okey. 8 tambah 2, 10. 4 tambah 1 tambah 1 dapat 6. Jadi jawapannya 60 dekad. Okey. Kita akan mengira mengikut kehendak jawapan. Okey, kehendak soalan. Sorry. Okey, baik. Kita tengok soalan B pula. Okey, dalam soalan B, tambah 11/12 tahun dan 2.5 tahun. Kedua-dua ni adalah tahun. Beri jawapan dalam bulan. Okey. Jadi apa yang perlu kita tukar adalah kedua-dua unit ini dalam bulan. Okey, baik. Tengok yang pertama, kita akan tengok di sini 11/12 ni, kita cuba tukar 11/12 tahun darab dengan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi darab dengan 12. Okey, jadi boleh dimasukkan 12 dengan 12 dapat 1. Okey, jadi jawapannya tinggal 11 sahaja. Sebab 12 ni dah dimasukkan, jadi 11 bulan. Okey, 2.5 tahun pula. Sama juga, kita darab dengan 12. Okey, baik, kita boleh gunakan kedua cara tadi. Cara yang pertama kita boleh buat darab dalam bentuk lazim, ataupun cara yang kedua kita pecahkan 2.5 ni kepada dua nombor pecahan yang berbeza. Okey, baik, cuba kita gunakan cara yang kedua ya. 2.5 ni sama dengan 2 tambah setengah. Jadi ambil 2 dulu, 2 darab 12 tambah setengah darab 12 ataupun 1/2 boleh juga. Okey, baik. Jadi 2 darab 12 dapat 24. Setengah daripada 12, setengah daripada 12 adalah 6. Jadi 24 tambah 6 sama dengan
30. Jadi 30 bulan. Okey. Jadi kita akan tambahkan kedua-dua ni. Okey, 11 bulan tambah dengan 30 bulan. Okey, kamu boleh buat dalam bentuk lazim. 30 tambah 30 tambah 11 mendapat berapa? Sama dengan 41. Okey, 41 bulan. Okey, itu untuk soalan B. Untuk soalan C pula, okey, soalan C ni adalah soalan tolak. Hitung beza. Jadi beza kita perlu tolak. Itu beza tempoh dalam abad dan tahun. Dalam abad dan tahun bagi 6, 7/10 abad dengan 9.8 abad. Okey, baik, kita cuba. 6, 7/10 abad. Okey, sama dengan, okey, satu abad sama dengan berapa tahun? 100 tahun. Okey. Okey, 6 abad 7/10. Jadi yang kita perlu tukar adalah 7/10 ni tukar kepada tahun. Okey, jadi 6 ni kekalkan 6 abad. 7/10 ni perlu didarab dengan 100. Kerana satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, jadi masukkan sifar. Jadi kita ada di sini 7 darab 10. 7 darab 10 sama dengan 70. Jadi di sini akan menjadi 6 abad. 7 darab 10, 70 kan? 70 tahun. 6 abad 70 tahun. Okey. Okey, kita akan ambil yang ini pula 9.8 abad. 9.8 abad sama dengan, okey, 9 abad. Okey, 9 abad tambah dengan 0.8. Okey, kita pecahkan kepada 0.8 yang ni, yang belakang ni. Kita akan ambil menjadi 0.8 abad. Jadi kita akan darab yang ni dengan 100. Okey, jadi yang ni di depan ni masih lagi kas 9 abad. 0.8 darab 100 perlu digerakkan titik berapa kali? Gerakkan titik dua langkah ke kanan. 1, 2. Okey, tengok di sini ada satu bahagian kosong di sini, perlu diletakkan sifar. Jadi 80. Jadi jawapan di sini menjadi 80 tahun. Okey. Jadi apabila kita hendak mengira beza, kita perlu susun dalam bentuk lazim dalam jadual T tersebut. Okey, macam ni. Letakkan abad di sini dan tahun di sini. Kemudian kita isikan dengan yang besar dahulu. 9 dengan 6, mana yang besar? 9 kan? 9 abad 80 tahun tolak, okey, ambil yang ni 6 abad 70 tahun. 6 abad 70 tahun. Jadi jawapannya ialah di sini 10 dan yang di depan ni 3. Jadi jawapannya 3 abad 10 tahun. Okey, kita di sini ya. 3 abad 10 tahun. Okey, kamu mesti tulis jawapan kamu dalam unit yang dikehendaki soalan. Okey. Di sini cikgu ada sediakan satu video sebagai rujukan di mana kamu boleh lihat pada waktu selepas pembelajaran ini. Okey, video ini daripada seorang guru matematik. Okey, membicarakan tentang tajuk yang kita belajar hari ini, itu tajuk tambah dan tolak masa menggunakan pertukaran unit masa. Okey, baik. Okey, alamat di sini kamu boleh ambil dan kamu boleh tonton video tersebut kemudian. Okey. Dan itu sahaja untuk pembelajaran kita pada petang ini.
Okey, latihan akan disediakan dalam link yang cikgu sediakan. Okey, kamu cuma perlu tekan link yang berikut dan cuba buat latihan yang diberi. Kemudian kita akan tengok bagaimana kebolehan kamu untuk menyelesaikan soalan tambah dan tolak masa. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi kita akan sambung dengan topik yang lain pada pembelajaran yang berikutnya. Okey, selamat belajar dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.